Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya ingin kongsikan satu perbualan telefon untuk perkongsian kita bersama tentang masalah kes sihir penutup rezeki. Jom kita dengarkan dulu. Ya, betul. Ustaz lebih pakar kan. Yang apa yang Ustaz tu cakap, apa tu, saya macam ni, saya punya family, okey, ada kakak saya. Kakak saya tu, dia tak sedar yang dalam badannya ada jin lah. Mungkin daripada anak dara lah dia dah dapat tu. Cuma mak saya, dia macam sayang sama isteri. So kakak saya dia jadi macam jealous. Bila dia jadi jealous, benda tu dia bukan pergi bomoh ke apa, pergi buat. Macam benda tu jadi macam automatically ikut perasaan dia untuk buat kerja. Macam tu. Macam jadi macam tu. Bukan macam kadang saya fikir kan, apa ni orang bomoh aku ke apa kan. Jadi supaya dulu isteri saya dia masa sebab saya pun nak dapat anak memang susah. Bila saya nak melakukan hubungan dengan isteri pun saya punya pedih. Memang sampai sekarang lah pedih. Tak elok lah. Itu saya kena. Dan isteri saya setiap kali datang rumah sana tu memang dia akan sakit perut lah. Dia akan apa tu attack dekat apa tu tempat beranak apa hari-hari kan. Hari-hari kan. Itu atau kadang-kadang kiri kadang kanan lah. Tengoklah kan. Kita kalau kita ni kat mana dia akan target lah kat situ. So lepas tu alhamdulillah lah saya rawat, saya pun ada buat amalan sikit-sikit lah. Ustaz tu ajar, so zikir apa semua kan. Lepas tu alhamdulillah saya dapat anak. Setelah saya dapat anak, sekarang ni pula anak saya lah. Bila datang rumah mak bapak saya, anak saya jadi agresif, tak tentu pasal sampai sebab kakak saya pun dia dapat anak sama-sama dengan saya kan. So macam nampak macam saya tak tahulah, ini saya punya naluri kan, dapat nampak macam dia nak anak saya ni dipandang oleh, sebab dia macam ni saya nampak macam dia nak parents saya sayang dia tu. Tapi dia tak sedar yang benda lain buat kerja macam attack isteri saya, attack anak saya bagi anak saya agresif. Faham pendamping dia. Itu pendamping saya tak tahu nak cakap. Saya macam nak cakap dia macam saka tapi bukan saka. Macam itulah, pendamping lah kan. Apa saya kena check dulu tu. Betul ke dengan dia tu ada pendamping? Tapi memang lama lah Ustaz cerita ni. Saya pun hadap lah kat rumah malam. Sampai sekarang biasalah. Kadang saya tengah mengaji dia baling kat atas dinding kan. Marah saya kan. Baling apa? Bunyi macam baling pasir di atas bumbung. Uish, kalau biasanya baling pasir ni sihir. Saya tak tahu Ustaz. Sebab saya pun ada juga Ustaz. Dengan baru-baru ni lah saya kena tahun lepas. Saya kerja sales, saya jual rumah. Lepas tu saya alhamdulillah lah 2-3 tahun tu saya memang top lah kat company kan. Lepas tu ada seorang, saya tak, memang bukan, saya dah belajar daripada kisah isteri saya. Saya memang tak tengok tunjuk pun muka saya dekat internet kerjaan saya. Sebab saya tahu Ain tu semua susah nak settle kan. Sebab orang-orang yang tak tahu dia akan tunjuk lah kan. Dah kena nanti susah. Tapi saya kawan dengan seorang kawan saya ni. Kawan saya cerita lah kat dia. Sebab dia pun, dia lawyer. Dia owner law firm. Owner peguam kan. So saya cerita dengan dia, so tak adalah macam, kalau kita cerita dengan orang bawah, dia terkilan. Dia pun kaya. Kan? Saya pun tak ada kaya, saya orang biasa. Dia kaya. So saya cerita dengan dia rasa biasa lah. Tapi kesilapan dia pergi menyampai kat seorang ni yang memang tak puas hati dengan saya. So dia menyampai. So orang tu pun dia jadi macam, mula-mula saya tak tahu tau. Saya dah berapa bulan, 6 bulan saya tak ada sale masa tu. Saya doa kat Allah bagi penunjuk kan. Saya tak tahu sama ada sale ataupun saya ni memang tak pandai buat sale. Kadang-kadang saya tak pandai, tak pun dosa saya terhalang kan. Saya terfikir juga kan. Kadang saya tak boleh salahkan benda sebab saya dah lama benda ni. Kadang-kadang dosa saya banyak sebab tu terhalang. Bukan sebab orang sihir ke apa. Jangan salahkan orang sihir kan. So saya buat amalan. Saya start zikir bertambah-tambah lagi zikir semua. So lepas tu datanglah kawan saya ni. Tiba-tiba Jumaat dia datang, dia kata kat saya, aku semalam borak dengan hamba Allah ni. Aku sebut nama kau pun dia tak puas hati. Dia kata, saya tak pernah jumpa dia, saya tak pernah
lepak dengan saya tahu dia saya sampai agak mental sikit lah. Saya tak kacau orang boleh lah. Tapi saya anggap ni macam ujian Allah lah. Macam tu lah. Ujian Allah. So dari situ saya kena apa tu, benda ni baru nak dekat dari bulan 6 tahun lepas. Nampaklah sangat. Saya buat iklan kat Mudah. Saya jual rumah kan. Saya buat iklan kat rumah memang tentu saya pergi kat Ustaz Syifat tu, saya bawa saya punya akaun Mudah kan. Tunjuk kat dia kan. So dia baca doa, dia tengok, dia kata orang buat, dia buat orang tak ada semangat nak call awak. Macam betul. Sebab saya dah biasa buat. Alhamdulillah lah. Saya macam kita kalau dah biasa buat, kita alhamdulillah kita tahu macam mana nak buat kan. Tapi memang inilah call pun tak ada. Bila orang dah berminat, tiba-tiba dah tak berminat. Tak jadi semua. So saya pun macam fikir memang berterusan lah. Memang sebab masa lepas PKP ni banyak kawan saya jual rumah tu, interest rate turun kan semua kan. Saya cuba letak beratus-ratus tersekat macam tak ada, macam tak logik lah. 1,000 orang tengok rumah. Kena check pintu rezeki tu. Biasa memang ada sihir yang menutup pintu tu. Dia jadi tutup gelap terus. Itu yang saya yang benda tu pun jam juga saya kan. Sebab saya pun masa tu struggle lah kan. Saya nak bayar duit rumah, nak bayar duit kereta, sampai saya pun gadai sekejap pinjam isteri kadang dalam remas kan. Sebab kita nak belikan nak pampers tu susah sangat lah. Sebab 6 bulan tak ada gaji, isteri tak kerja kan masa tu kan. Tapi alhamdulillah lah saya boleh survive. Dan tiba ayah saya bagi tolong sikit lah duit kan. So sekarang ni saya tengah nak lawan nama. Sebab saya pun tak tahulah, saya dengar, saya buka YouTube. Sebab saya jumpa ustaz pun daripada YouTube lah. Saya sampai cari nombor ustaz kan. Sebab saya tengok ada lagi satu ustaz tu cakap, kalau nak lawan benda ni kena buat bismillah 1000 kali. Inna fatahna laka fathum mubina 1000 kali, dengan inna hadza laiskuna malumin nafat 1000 kali. Saya cuba juga, saya ikhtiar je ustaz kan, ayat Quran kan. Saya buat 1000 kali hari-hari kan. Dengan selawat atas Nabi 1000 kali. Jadi 4000. Saya cuba tapi nampak lah, alhamdulillah lah dia berubah kan. Adalah sikit macam dulu ketat sangat. Sekarang dah longgar-longgar sikit lah juga kan. Adalah orang kor juga. Tapi tak ada, belum ada hasil lagi lah. Itu yang saya mesej ustaz yang ustaz kata cuba tengok mata dia biasanya benda ni dia macam ni. Dia kalau kat bawah tu dia ada barang dia. Saya pun tak tahu. Dia ambil gambar tu, dia gulung, dia letak dalam contohnya macam besi pipe tu, dia tutup rapat. Sekarang tu barang tu kena settle dulu. Saya ada tengok ustaz punya video kan. Siapa tu? Isteri ustaz ke pembantu ustaz yang pembantu. Pembantu ustaz kan. Itu kira scan semua tu saya dulu arwah mak mertua saya boleh scan macam tu. Lepas tu dia meninggal lah. Dulu dia dah cakap lah semua benda kat saya ni sebelum dia meninggal kan. Dia boleh sampai tahap dia boleh nampak angin kan, partikel angin tu masa dia nak meninggal sangat lah kan. Tapi memang dia boleh scan. Dia tengok orang tu, dia boleh cerita apa Tok Bomoh tu buat, barang apa dia. Itu sebab roh dia tu dah ada, dia boleh gunakan kemahiran roh dia tu lah. Itu mak mertua saya tapi dah tak ada. Dulu boleh lah saya tanya dia. Tapi dia dah bagi tahu lah apa yang saya alami sekarang kan. Tapi dia dah tak ada. Lepas tu yang perawat tu pun rawat je lah kan. Kita rawat sampai saya kata kat isteri, yelah kita memang rawat. Memang kita percayalah dengan perawat tu kan. Cuma kadang-kadang sebab ustaz lain ke kan. Kita macam tu lah kan. Kita tak tahu sebab ayat Al-Quran ni luas. Kadang-kadang orang kita tak tahu tu yang saya. Dia berlainan macam perawat ni. Dia macam orang panggil institusi polis lah. Dia ada ada prebet, ada corporal dan dia ada yang kalau tahap penguasa ni macam ketua polis negeri, ketua polis negara. Dia lain-lain, dia tak sama. Yelah, saya tahu macam kadang-kadang kalau kita pergi rawat dekat Sifat budak baru tu, dia baca-baca biasa je. Kalau pergi kat yang atas sikit, baca-baca boleh histeria. Dia punya apa tu, orang kata rumah level dia lain sikit lah kan. Macam ijazah tu semua macam orang kata dulu Ustaz Harun, Tuan Guru Harun Din kan. Dia duduk je, dia cakap suruh keluar je pun dia dah keluar, tak payah baca. Macam tu lah punya level. Saya faham tu, saya pun cuba jugalah. Yang ustaz tu pun okey juga, dia banyak kat sembelih dekat lah bini saya kan.
Cara boleh benda tu benda ada diislamkan juga, tapi saya macam banyak saya macam tak terhabis. Dia macam ni. Kita bila settlekan jin sahaja, benda tu akan berpanjangan. Kita kena settlekan tuan jin tu. Okey, bomoh kita tak usik, kita settlekan anak buah dia je. Maknanya dia akan boleh panggil, maknanya sampai bila pun tak selesai masalah juga. Maknanya kita kena usik dia, baru dia serik lah macam tu. Bomoh tu lah. Ya. Sebab kita buang yang, bukan masalah, kita buang yang apa orang panggil punca tu kita nak selesaikan macam tu. Betul lah. Punca kadang kalau jin ni, kalau beranak-ranak dalam badan semua, kita settle nanti dia menumpak-numpak macam tu Saya tak faham lah, lebih kurang macam tu Dia kalau sihir ni, dia ada arahan daripada tukang sihir ni. Jadinya, kalau kita settlekan jin je, dia hari ni tengok jin dia dah kurang, dia hantar lagi stok baru. Kita kena settlekan yang hantar tu. Itu pun biasanya kalau kita dah settlekan tukang sihir ni, dia dah tak boleh buat. Orang yang upah tu datang balik kat dia, dia kata minta maaf ada orang tolong orang ni, dia tak boleh buat. Nak buat cari orang lain. Mana orang yang upah ni akan cari rumah lain. Itu cerita lain pula. Yelah, itu kalau betul-betul tak puas hati lah. Kadang-kadang ada yang sekali dia cuba kan. Kan lepas tu dia ambil pot dah kan. Lepas tu orang tu dah rawat, alhamdulillah dah pulih dengan izin Allah lah. Cuma macam saya ni, saya tanya yang ustaz tu kan. Saya punya, sebab memang saya tahu, saya dapat rasa lah kakak saya, sebab saya tahu, sebab saya pernah baca Quran. Depan dia terus termenung, mata berpusing, pandang saya daring dari macam pontianak kan. Siapa? Kakak saya tu. Dia bertukar depan saya. Dia baca Al-Waqi'ah je, dia suruh saya baca Quran. Mula-mula dia takut lah. Tolong baca Quran. Saya baca Quran, tiba-tiba dia bertukar. Ini masa awal-awal yang saya nak kena kacau dengan benda Islam 4 tahun lah. Yang dia, saya pun buat lah. Saya pun masih tak tahu kan. Kita tak tahu selok-belok benda. Saya baca ayat. Mungkin kes ni dia berlapis. Yang macam kata yang pendamping dia tu pun mungkin satu hal. Yang sihir pun satu hal lain. Bila dia berlapis ni jadi berat lah masalah tu. Itulah. Memang kiri kanan lah. Saya ada tanya pelawak ni, dia kata banyak penjuru lah saya kena kan. Cuma saya pun fikir kan, saya pun nak settle kan, sebab saya tengok kan, saya tengok ustaz punya cara lawatan kan. Macam ustaz pergi attack punca-punca kan. Ustaz pergi ustaz. Saya pun yang ustaz yang awak saya tu pun dia jarang lah buat macam tu. Dia buat lah juga, kadang dia suruh saya tutup mata. Saya pergi kat rumah saya, rumah bapak saya kan. Tutup mata, saya pun pergi kat sana. Lepas tu dia kata saya, kita settlekan kat rumah tu kan. Settle. Betul dah settle macam tu. Boleh keluar pada badan macam tu? Saya boleh buat dia, sebab dia ada ijazah saya sikit-sikit lah. Maknanya pengalaman keluar daripada badan tu biasalah. Banyak kali dah dia buat saya. Macam saya pergi, dia kata kita pergi kat rumah kakak. Saya pergi lah. Memang sampai lah. Sampai benda tu marah sebab kata kenapa kau bawa budak-budak ni pergi. Isteri saya pun pergi juga. Maknanya masa tu pejam mata tu nampak lah semuanya. Jadi saya nampak lah macam saya mula macam kita tak pastilah yang macam aku ni termenung ke pandai macam mereka kan. Lepas tu saya kata Ustaz, betul ke dekat rumah ayah saya tu ada bilik tu ada macam macam tiang warna hitam. Lepas tu macam naga-naga terbang kan. Lepas tu saya kata saya tak tahu, saya je sembuh api kan. Macam clear, macam pakai penyembuh kan. Lepas tu sembuh. Saya buat setiap penjuru rumah semua kan. Lepas tu saya boleh terbang naik atas rumah, saya boleh sembuh satu rumah. Lepas tu tak apa, kau buat je dulu. Saya buat, dia kata dia pantau. Dia kata dia sailang yang lain. Saya pergi kan. Saya sampai macam tu lah. Saya dapat. Maknanya lah tu ada bakat. Maknanya kerja ni mudah sikit lah kalau sendiri boleh buka. Maknanya yelah. Dia tak bagi buat orang lah. Dia kata kalau dia guide saya bila saya datang sana kan. Kadang-kadang kalau macam biasa lah. Saya macam dah selalu sangat lah. Dulu masa sebelum saya dapat anak saya, sehari 2 kali, seminggu 4 kali saya datang rumah dia. Asal lepas rawat je, besok sekali pun. Asal lepas rawat, saya dah pelik dah. Macam tak habis. Dekat hari-hari si saya tu, benda tu kacau. Bagi sakit. Faham. Kalau buat sendiri boleh tak?
buat sendiri. Saya boleh ni, saya macam ruqyah, si saya perut dah sakit, saya tarik, dia rasa sejuk. Boleh lah, saya boleh buat. Bukan, maksud saya keluar daripada jasad tu sendiri, buat sendiri, boleh tak? Oh, kalau keluar pada jasad tu buat sendiri, saya tak cuba lagi lah. Tapi saya buat kat rumah ustaz tu lah. Tapi masa tu ustaz tu ada cuba-cuba saya juga. Dia cakap kat anak dia sakit, dia cakap saya, cuba tengok apa anak dia sakit. Saya pergilah. Dia kata kat belakang pinggang anak dia ada benda kan. Lepas tu dia kata kat saya, okey, cuba tengok apa yang dia buat. Dia suruh saya tengok. Saya macam, alamak, aku nak bantai macam mana, aku tak tahu ni kan. Saya tutup mata, saya fokus. Lepas tu saya kata, ustaz apa tu, ustaz rawat belakang anak ustaz kan, ustaz cabut semua tu. Lepas tu dia kata, oh boleh tahan Lepas tu dia cuba saya lagi. Okey, dia baca doa dekat dalam dekat perfume. Saya suruh pakai perfume kan. Saya kadang saya lagi kecil kan, baca perfume tu macam nak elak benda-benda macam tolak rezeki lah kan. Macam bukan kita ambil pelaris Al-Quran. Dia baca dekat apa tu perfume kan. So dia tanya saya, apa yang kau nampak masa aku tengah baca ni? Saya kata, saya nampak ustaz baca atau ayat Al-Quran masuk dalam botol ni. Masuk kan. Okey. Ayat Al-Quran. So kata, boleh tahan Saya kata, saya tak tahu itu apa. Dia macam ni, yang saya dah dapat macam daripada apa yang awak cakap ni, macam awak ni dah ada bakat, cuma bakat tu kena asahkan sikit lagi, dah boleh jadi perawat lah. Macam tu. Oh, saya kadang-kadang ustaz, saya banyak kali kadang macam kan 4 tahun kan saya dengan benda tu saya terbaca kakak saya kan. Kadang saya terbayang saya tengah letak tangan belakang tu. Banyak kali. Tapi saya tak pergi rawat dia je. Tak tahu macam benda tu macam, tapi macam kalau dah boleh kalau macam pembantu saya tu dulu dia sakit saya. Oh, tapi yalah. Dia datang, saya selalu ajar dia. Sekarang ni dia dah boleh buat sendiri dah. Oh, tu saya tengok tajam sebab saya tengok video tu kan. Ustaz tanya dia sikit lagi, memang tajam lah dia punya. Saya tengok memang tajam betul lah. Dia punya yang Ustaz baca doa kan. Lepas tu Ustaz pergi. Lepas tu dia cakap, oh ni bomo apa, dia ada letak kat mana. Dia tengok kan. Jadi kita pergi lah tu kan. Ke sana tengok kan. Apa yang dia buat semua. Lepas tu kita ambil hancurkan barang tu semua kan. Macam tu lah punca dia kan. Orang dia sebenarnya kadang punca dia tu macam Ustaz kata lah, kena hancur kan. Dia buat juga dengan Ustaz tu pergi. Tapi saya pun tak tahu apa yang ada lagi sekarang. Macam tinggal apa lagi sekarang. Saya macam dia kadang tu berlapis-lapis. Satu hal. Lepas tu kita kena kesan orang yang upah tu pula. Maknanya dia kalau dia dah melampau sangat, kita boleh juga serang dia. Ya tu sebab yelah kita, sebab saya sampai anak saya nak tidur malam. Anak saya lah selalu kena. Dan isteri saya macam saya. Lagi satu, kita macam kena positif lah. Mungkin Tuhan bagi kita sakit ni ada satu benda lain dia nak bagi. Betul. Saya selalu fikir tu. 4 tahun ni saya fikir saya satu benda lah saya fikir yang untuk saya kuat lah kan. Saya fikir ada ayat Al-Quran kata, jangan kata kamu beriman sedangkan kamu tak diuji. Satu saya kuat. Ada Rasulullah, ada satu perang tu Rasulullah kena baling menyorot dalam gua, kena baling batu gigi patah. Sedangkan kekasih Allah pun kena uji sampai gigi patah. Sedangkan saya tak boleh kena kacau. Ya. Tapi semua saya tak naklah biar kan. Kita ikhtiar lah. Itulah kalau duduk mana, Selangor? Saya duduk dekat Bangi, Selangor. Okey. Tajuk Pahang kan. Ya. Sebabnya benda tu dah boleh diasah sikit lagi je. Kalau boleh datang sini nanti tu, saya akan ada benda lah yang saya akan cuba bawa mengembara lah ke tempat-tempat yang mungkin tak terjangkau. Pernah naik ke langit tak? Tak pernah. Tak pernah lagi? Tak pernah. Saya tak pernah. Masa yang Ustaz tunjuk yang dalam YouTube, mata ketiga tu, yang kat lansir tu kan, tengok apa kan, saya tak adalah sharp sangat, tapi saya nampak yang lah ada perempuan macam duduk pandang tenung ke bawah, tak pandang kamera lah, tapi macam yelah, perempuan betul. Pembantu dia nampak tak? Dayang-dayang ni. Tapi ada sebagian hati saya ada lebih lah, tapi tak tahu. Yang tu yang kalau belah Indon tu sebut Roro Kidul.
yang Ratu Pantai Selatan tu kan. Saya saja je panggil dia. Oh, tapi itu semua tu jin je lah Ustaz kan? Jin. Itu, Jin penguasa tu. oh, penguasa. Tapi Itulah tu penguasa dia belah pantai je lah. Bukannya semua. Dia ada tempat-tempat dia. Itulah saya pun tak berapa mendalami lagi benda ni kan. Sebab saya pun Yelah, kena... mungkin kalau sebenarnya bila bermain dengan alam gaib ni dia ada benda yang menarik lah. Dia akan membantu ada banyak lah dalam kehidupan kita ni. Cuma perlu diasahkan sikit lagi. Itu ada amalan dia lah sikit. Untuk jadi mahir lah. Bila dah dapat pegang benda tu insya-Allah dia jadi seronok nanti. Oh, saya macam mana, saya pesakit kan. Sampai ustaz tu tengok saya kesian sangat kan. Tu dia ajar. Okay, dia kata dia tak pernah, dah 11 tahun jadi perawat kan. 12 tahun jadi perawat. Saya orang kedua dia ijazahkan. Basic je lah. Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi. Lepas tu itu dia ijazahkan saya dengan Afahasibtum Annama tu dengan Lau Anzalna. Yang tu lah, itu je lah. Yang lebih dari tu tak ada lah. Dia susah. Dia bacaan juga. Apa? Bacaan sahaja. Bacaan saja dia ijazahkan. Dia sebenarnya ada teknik-teknik yang kena tambah untuk bacaan tu. Untuk lebih berkesan lah. Itulah saya tahu sebab kadang-kadang saya macam hidung saya semua sendiri kan. Betul kacau saya tahu mamak saya kan. Saya tarik kan. Tak boleh. Lepas tu saya datang jumpa dia sebab saya tak boleh semua teruk kan. Sekali dia baca dia tarik kan. Keluar benda tu saya tahu. Mungkin tak kuat lagi lah saya nak tarik benda. Lagi satu macam ni. Bila dah benda dah terbuka hijab ke alam gaib ni, jadinya benda-benda gaib ni mudah untuk dekat dengan kita lah. Saya tahu. Kita rasa. Yang penting roh dengan jiwa tu kita betul-betul kuat. Supaya kita boleh menguasai sekeliling kita. Jangan biar dia orang menguasai, kita kena kuasai dia. Sebabnya sampai satu tahap yalah kalau Allah izinkan kita boleh orang panggil sedut ataupun rasa sakit orang lain. Contohnya orang tu sakit, bila kita pandang ni kita sakit yang sama, mana kita tahu dia sakit apa. Macam tu. Itu saya tak tahu. Semua yang saya tahu kalau macam orang tu datang kan, ada saya duduk dengan ustaz tu, orang tu datang, kita boleh tengok kat mana benda dia macam okey dia sakit perut kat belah kiri. Macam itulah. Kita tak dapat rasa sakit tapi kita boleh scan kod ayat dia kan. Scan ayat kan. Itu lah. So saya kira like sangat lah sebab dah banyak kali sebab saya isteri saya daripada Saka, ustaz settlekan daripada Saka, pada kakak saya sekarang anak saya kan memang agresi semua. Saya pun sampai isteri saya kadang-kadang bila perempuan kena macam ni dia macam emosi tak terkawal, kadang dia marah jerit kan. Kita kena sabar semua. Kita tahu kadang bukan dia, benda tu provoke dia kan. Bila dah rawat dia jadi biasa cool down, tidak dia jadi marah. Dia itu hari dia marah. Raya pertama saya diuji juga kan. Raya pertama anak saya jadi aktif sangat, lari satu rumah sampai bapak saya dia selalu sakit tau bapak saya. Saya tahulah dia sakit kena benda tu. Dengan sebab kakak saya nak disayangi oleh, so mak saya ni tak tembus sebab mak saya ni setiap hari tahajud tak tinggal. Bangun pukul 4 pagi dia akan sembahyang pukul 3.30 sampai pukul 6 subuh tu sembahyang mengaji. So perlindungan dia tu memang alhamdulillah lah. Kuat. Saya tahulah sebab dia selalu cerita dengan saya, dia akan baca ni dan ni solat sunat, dia semayang kerja dia kan. So tak saya nak buat dia tak tembus, so dia nak buat benci isteri saya pun tak lepas. Sebab aku malah dia makin sayang, dia jadi macam terbalik benda tu kan. Allah izinkan jadi terbalik. So saya ni bukan kata dia tak ada amalan lah, cuma dia kurang dia tak tidur semua tapi alhamdulillah dia baik, dia suka sedekah. Cuma kadang-kadang orang amalan lebih, kadang kurang kan. So ayah saya tengok dia kena hernia pertumbuhan dekat hari-hari tu kan, dia tumbuh macam tu kan. Dengan angin-angin jahat dia kata semua kan. Kepala dia selalu sakit semua. Kadang-kadang bila saya datang rumah tu dia akan sakit. Okey. Faham. So tak tahu sama ada pun macam benda tu nak
yelah nak manipulate situasi lah kan. Mm-mm. Macam saya datang je, saya datang je dia saya semua. Macam tu lah. So saya pun nampak kadang permainan lah. Mm-mm. Permainan. Dia macam kita datang je dia sakit, kita datang je dia. Kadang orang boleh fikir kan. Mm-mm. Siapa yang apa tu ada kan. Macam tu lah. Kena check dulu tu, saya takut ada masalah lain, takut kat rumah mak tu ada orang hantar ke, ada barang kat depan tu ke. Itulah. Kena scan dulu lah. So macam mana ni saya dah apa tu dah hantar gambar saya. So saya nak share gambar anak saya ke apa ke, itu tak perlu ke macam ni. Saya pun Tak apa, saya tak tahu. scan dulu gambar tu dululah, gambar awak dululah. Gambar saya. Nak tengok nanti, apa masalah. nanti Ustaz suruh saya call pun saya boleh call, tak masalah. Nanti lepas Ustaz scan saya beritahu saya boleh call Ustaz balik. Ya. Okey, terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.